Untuk pinjaman yang berdaftar, mereka kena ada 5 kriteria. Boleh dipenjara tau. Nak buat pinjaman mana-mana tempat, kena berdaftar. KPKT ni simple. 20,000 you mau pinjam 2 tahun, tidak perlu buat bayaran. Debt collector ni diarahkan untuk datang ke rumah pakcik ni, pergi ke KWSP, pergi ke bank untuk withdraw duit. Daripada 20,000, dia tuntut sebanyak 100,000. Benda yang tak masuk akal. So kalau nak buat bayaran, berunding, minta surat release letter dan situs clear. Bercakap tentang pinjaman kan, ada lah yang orang kata kita dengar macam pinjaman halal. Sebagai contoh, pinjaman wang berlesen. Jadi Tuan AJ kan, saya pernah lah alami situasi yang mana saya punya keluarga yang membuat pinjaman wang berlesen ni kan, tapi ugutan dan gangguan dia tu sama seperti Along Tuan AJ, dan malah Bukan berbeza ke? dan malah pegang kad Tuan AJ. Jadi Tuan AJ boleh tak ulaskan sedikit ciri-ciri pinjaman wang berlesen ni macam mana? Yang halal ataupun haram? So sedia maklum, saya rasa bagus soalan awak ni kerana kita harus ketengahkan perkara ini. Alright. Untuk pinjaman yang berdaftar di bawah KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, mereka kena ada 5 kriteria. Yang pertama, kalau kita kenal syarikat itu adalah syarikat wang cepat tunai. So kita kena datang dekat signboard atas nama syarikat wang cepat tunai tu. And then yang pertama, yang kedua kena ada lesen di bawah KPKT. Okay? Dan kena ada agreement yang sah. Dan nombor 3, apabila agreement tersebut kita dah sign, kena bagi agreement tu kepada soft copy pada si peminjam dengan syarikat. Dan agreement itu tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak. Dia kena win-win situation. Dan perlu diakui di hadapan lawyer dia, kena ada surat akaun sumpah. And then yang keempat, kena ada akaun bank yang nyata atas nama syarikat tersebut. Bukan memegang akaun si peminjam. Salah tu. Di bawah section 424A, bahawasanya kalau mana-mana laporan terhadap akaun tersebut, boleh dipenjara tau, tidak lebih daripada 5 tahun dan denda tidak lebih daripada RM50,000. Dan section 424B, maksimum denda RM100,000 dan penjara tidak lebih daripada 7 tahun. Kalau ada laporan terhadap akaun bank yang si peminjam tu. That's why lah, KPKT ni simple. Nak buat pinjaman mana-mana tempat, kena berdaftar, kena ikut rate KPKT yang sediakan, 18% setahun, 1.5% sebulan. And then yang kelima tadi tu, macam saya cakap, rating tu tak boleh lebih daripada 18% setahun. Tapi zaman sekarang ni saya tengok banyak pinjaman wang berlesen lebih daripada 1.5% sebulan. Ada 5% sebulan dan ada 30% setahun. Jadi saya percaya wang Malaysia ni dah tentulah dia nak lebih untung lebih besar. Tapi kadang-kadang si peminjam ni waktu nak pinjam semua boleh, waktu nak bayar semua dipersoalkan. Jadi Tuan AJ bercakap tentang pinjaman wang berlesen ni kan, saya percaya ramailah pakcik-makcik di luar sana ni yang mana KWSP nak keluar ni kan, tapi memerlukan wang dahulu. Dia membuat cagaran KWSP Tuan AJ. Boleh tak Tuan AJ ulaskan sedikit berkenaan ni? Pasal pinjaman KWSP ni, kita ada tengok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ada tengok dekat, ada berucap di dalam Dewan Parlimen, ada cuba-cuba yang meminta lagi wang simpanan. Saya tak boleh menyalahkan pihak tersebut sebab saya pernah duduk di situasi itu, okey. Tapi berbalik pula pada soalan awak, ada orang tua-tua yang cuba buat pinjaman wang Malaysia ni atas faktor nama tak clear, dengan usianya tak boleh nak buat pinjaman. Jadi pinjaman wang Malaysia ni mengambil advantage, kesempatan, memberi peluang kepada orang tua ni untuk buat pinjaman. 20,000 you mau pinjam 2 tahun, tidak perlu buat bayaran without interest, late charger dan sebagainya. Tapi bila masuknya birthday, masuknya
tarik keramat tersebut nak keluarkan isu KWSP, nak keluarkan duit KWSP tu, bermulalah peristiwa hitam bahawasanya debt collector ni diarahkan untuk datang ke rumah pakcik ni, pergi ke KWSP, pergi ke bank untuk withdraw duit. Daripada 20,000 dituntut sebanyak 100,000. Benda yang tak masuk akal. Jadi saya nak bagi tahulah sedikit kepada generasi anak-anak muda yang tahu mak ayah dia buat pinjaman ini disebabkan kekangan kewangan ataupun nak bantu adik-adik dia belajar, kena sedar diri. Awak tu keluarga yang susah. Jangan membiarkan ahli keluarga atau mak ayah awak itu cuba buat pinjaman online. Kalau dah tahu, jangan bagi dia selesaikan secara terus melalui pinjaman wang Malaysia tersebut. Datang jumpa saya, insyaAllah. Ada yang kes yang kita dapat 20,000, minta 90,000, kita selesaikan 30,000. Ikut rate yang asal lah. Tak perlulah nak bayar sampai 90,000. Tapi syarikat pinjaman Malaysia tu dia bersetuju ke Tuan Encik kalau Tuan Encik bagi? Dan Alhamdulillah setakat ini pinjaman wang Malaysia mana-mana syarikat masih lagi memberi peluang dan ruang untuk saya membantu masa-masa tu. Itu yang saya pelik. Kan? Mangsa ataupun pengadu ni buat pengurangan ataupun nak minta pengurangan dekat wang Malaysia tu tak bagi. Tapi bila Tuan Encik masuk campur, Alhamdulillah mereka bagi. Kalau ada yang mana pinjaman yang wang Malaysia ni juga kan, ada juga yang mana dia disitoskan Tuan Encik. So kalau contohlah bila dia disitoskan oleh syarikat pinjaman Malaysia tu, ada tak cara macam mana dia nak clearkan sitos tu? Kalau dia dah kena sitos tu biasalah. Kalau saya bagi orang pinjam, saya ada syarikat, saya pun akan sitoskan orang tu sebab dia tak bayar. So kalau nak buat bayaran, berunding, berbincang, last sekali bayar dengan kadar kemampuan, minta surat release letter dan sitos clear. Very simple. Hutang itu harus dan wajib bayar. Okey Tuan Encik, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, adakah bolehkah Tuan Encik bagi sedikit kata-kata kepada netizen-netizen di luar sana yang mana ada mengalami masalah-masalah seperti yang kita nyatakan tadi, ahlong, pinjaman berlesen, hutang lapuk, hutang bank, kereta kena tarik, rumah kena lelong. Boleh tak Tuan Encik bagi sedikit nasihat kepada diorang? Apa yang diorang kena lakukan sebenarnya? So Alhamdulillah akhirnya rasa sekejap je masa dan baru saya sampai, belum lagi berpeluh lagi podcast ni dah nak habis. Jadi saya bersyukur Alhamdulillah saya bersua kembali dalam Debt Podcast ini dan saya nak nasihatkan kepada semua peminjam-peminjam di luar sana, ingat satu perkara. Setiap orang itu layak diberi peluang kedua, walaupun ahli keluarga kita tidak menerima kita, tapi insya-Allah insan yang ada di sini boleh mendengar setiap keluhan anda dan setiap jalan ataupun ruang yang anda lalui pasti ada titik noktanya. Okey, jadi penonton di luar sana ada tahulah nak cari siapa kalau anda mengalami masalah kewangan. Betul. Okey, cari Tuan AJ, pakar perunding kewangan nombor 1 di Malaysia. Macam mana nak cari? Datang saja ke office kita, boleh walk in ataupun boleh hubungi Puan Ayu di social media dan boleh Google JAJ Consultant di sana. Okey, itu saja. Assalamualaikum. PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang